Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian, kesyukuran dirafa' dan dipanjatkan kepada Allah Ta'ala dengan ucapan dan tahmid yang begitu besar, yang mudah-mudahan wala in syakartum la azidannakum. Bila kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah lagi kehidupannya kita, akan tambah lagi kebaikan, akan tambah lagi keilmuan. Maka dengan apa yang kita ada pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala memilih kita untuk berhimpun bersama-sama. Dan walaupun kita dosa banyak, kita salah banyak, namun Tuhan masih lagi memberi rahmat untuk kita mendengar keilmuan, mendengar kebaikan, yang mudah-mudahan dengan ilmu lah dapat merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi insyaAllah pada hari ini kita bersambung daripada nota yang ke-42. Bermakna darab 2 kita telah membincangkan lebih kurang 84 nota bahasa Arab. Jadi bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang baru bersama dengan kami, jadi kami nasihatkan tuan-tuan tengok video daripada awal, kerana perbahasan kita bermula lebih kurang daripada bulan 6 hari itu lagi. Jadi walau bagaimanapun, bagi tuan-tuan yang agak pening sikit dalam memahami bahasa-bahasa Arab ini, maka mulalah mengaji daripada awal, mulalah melihat video daripada awal, agar kita dapat mengetahui step demi step, tangga demi tangga bagaimana untuk memahami nahwu sharaf ataupun tata bahasa Arab. Baik. Jadi hari ini kita bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Murakkab 3 bahagi. Murakkab 3 bahagi. Murakkab 3 bahagi. Murakkab 3 bahagi. Murakkab ni apa? Benda yang tersusun. Murakkab benda yang disusun. Nak baca yang tersusun boleh, tapi kalau ikut yang paling tepat, murakkab isi maf'ul, benda yang disusun. Mana siapa yang susun? Kita lah. Nampak? Dengan ilmu nahwu sharaf yang kita ada, kita susun ayat. Contoh macam ni lah, cikgu suruh buat karangan. Semua tulis apa yang antum buat pada hari Ahad semalam. Kita buat karangan. Siapa yang susun ayat? Kita. Pada waktu pagi, saya gosok gigi, saya bangun pagi ke bilik air, contoh. Kita yang susun ayat tu dipanggil murakkab. Baik. Cuma perbahasan murakkab ni panjang. Cuma murakkab yang dikedaki di sini ialah murakkab yang tersusun di antara beberapa kalimat. Murakkab 3 bahagi baca. Murakkab 3 bahagi. Pertama, murakkab isnadi. Murakkab isnadi, iaitu susunan 2 kalimah. Fa'il dan fa'il. Dinamakan akan sesuatu. I'rabnya semacam. Baik, apa dia murakkab isnadi? Murakkab isnadi ini dia gabungkan fa'il dan fa'il. Kemudian fa'il dan fa'il tu tak menjadi satu tidak menjadi satu Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak menjadi satu perhimpunan kalimat, tetapi dia menjadi satu nama. Ulang balik, murakkab isnadi iaitu susunan 2 kalimat, fa'il dan fa'il, kemudian dinamakan akan sesuatu. Contoh, dia ambil kata perbuatan, lepas tu dia ambil nama orang, dengan kata perbuatan dan nama orang ni digabungkan jadi satu nama. Contoh, dah datang dah kaki pukul Zaid tu. Contoh, nama dia Zaid, dia tambah pula kaki pukul. Kaki pukul tu kan perbuatan tak? Baik. Cuma dia ambil perbuatan itu, dia jadi satu nama. Dia jadikan satu nama. Itu dipanggil murakkab isnadi. Misalnya baca. Misalnya Ja'a daraba Zaidun. Ja'a daraba Zaidun. Kalau ikut bahasa Arabnya, telah datanglah oleh daraba Zaidun. Telah datanglah oleh daraba Zaidun. Apa makna daraba Zaidun? Zaid kaki pukul. Zaid kaki pukul. Nama dia Zaid. Sifat dia kaki pukul. Lepas tu jadi satu nama. Boleh faham? Bagi contoh lain. Kaki kencing.
Tak jadi. Hal lain boleh jugalah. Yang lain belajar fikir, belajar berfikir. Ha? Telah berlari. Oh, yang tu dah jadi satu ayat. Tak dah. Yang ni perangai, sifat dia. Perbuatan tu dijadikan macam nama. Perbuatan tu dijadikan macam nama. Ha, bagi contoh lain. Ha, Farhan, Roy. Ha. Ha, fikir, belajar fikir, belajar fikir. Ha. Aiman. Najmi. Syarul. Ha? Ja'a akala umrun maknanya apa? Ha? Telah datanglah kaki makan. Ha, nampak? Omar kaki makan. Makan tu perbuatan. Perbuatan. Tapi dia jadikan satu nama. Jadikan satu nama. Ra'aitu daraba Zaidun, baca. Ra'aitu daraba Zaidun. Telah melihatlah oleh aku. Akan daraba Zaidun. Maknanya Zaid kaki pukul. Dan marartu bi daraba Zaidun. Telah lalulah oleh aku. Dengan daraba Zaidun. Jadi perhimpunan fa'il dan fa'il dinamakan akan sesuatu, benda ni jadi satu nama. Dia jadi satu nama. Dia jadi satu nama. I'rabnya semacam saja, semua sama. Baik. Yang kedua murakkab mazji, baca. Yang kedua murakkab mazji, iaitu dua kalimah yang dicampurkan. Dinamakan akan sesuatu. Baik, dua kalimat A dengan B campur, lepas tu dibuat satu nama. Kalimat pertama dibina atas dhammah. Dan kalimat kedua i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Kalimat pertama dibina atas dhammah. Haza baitu. Haza baita ke baitu? Kalimat pertama dibina atas dhammah. Betul ke? Baca undang balik. Dibina atas fathah. Allah tu. Sebab tu berkat menghafal macam mana bila tergeliat dekat lidah kita boleh rasa. Kalimat pertama dibina atas fathah, baca. Kalimat pertama dibina atas fathah. Dan kalimat kedua i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Baik, dua kalimat dicampurkan, lepas tu dinamakan akan sesuatu. Nampak? Contoh KFC, Kentucky Fried Chicken. Nampak? Dia ada tiga kalimat, tapi orang faham apa? KFC. Betul? Orang faham KFC. Dah jadi satu nama tak? Tu contoh. Misalnya baca. Hadza baita lahmu. Bermula ini. Iaitu rumah daging. Apa rumah daging? Apa rumah daging? Kandang lah. Kandang. Ra'aitu baita lahmar. Telah melihatlah oleh aku akan rumah daging. Marartu di baita lahmar. Tengok yang ni semua dibina atas fathah, baita. Dan yang kedua i'rabnya ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Marartu bi baita lahma, baca. Telah lalulah oleh aku dengan rumah daging. Yang ketiga baca. Murakkab idafi. Disandarkan. Yang ni diidafahkan, iaitu baca. Dua kalimah dimudafkan. Kalimah pertama kepada kalimah kedua. Dan kalimah pertama atas sekira-kira kehendak amil. Baik, yang ketiga murakkab idafi. Idafi ni apa? Seperti biasa dia asas mudhaf ilaih. Dia kembali pada asas mudhaf ilaih.
Cuma dinamakan akan sesuatu. Lepas tu kalimat yang pertama macam biasalah mengikut kehendak amil. Kalau fa'il marfu', kalau maf'ulun bih mansub, kalau majrur baca jar. Misalnya baca. Misalnya Ja'a Abdullah. Asalnya abdu satu kalimat, Allah satu kalimat. Abdu tu makna hamba, Allah tu makna Allah. Tapi bila campur Abdullah jadi apa? Satu nama. Ja'a Abdullah. Telah datanglah oleh Abdullah. Ra'aitu Abdallah. Baca. Ra'aitu Abdullah. Telah melihatlah oleh aku. Akan hamba Allah. Barartu bi Abdillah. Telah lalulah oleh aku. Dengan Abdullah. Jadi i'rabnya mengikut kehendak amil, yang ni kembali kepada asas biasa. Marfu' dengan waw, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Baik, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini satu ilmu rahasia bahasa Arab, rahsia bahasa Arab. Walaupun jarang kita jumpa, tetapi nak menggambarkan kalau dalam tulisan kadang-kadang benda ni tak ada, jangan kata salah. Dah, iaitu membabitkan masalah tarhim. Baca. Tarhim. Apa makna tarhim? Iaitu dihazafkan. Huruf akhir munada. Untuk meringankan. Tarhim ni apa? Kita buang huruf akhir munada untuk ringan. Tengok tarhim dalam bahasa Melayu ada tak? Ada tak? Ada. Nama orang tu panjang jadi pendek. Oh, contoh? Iskandar jadi Is. Dah. Contoh begini, Iskandar, nama dia ada ra. Kita panggil Iskandar. Mana ra? Pernah panggil Iskandar. Pernah panggil? Ra ada Y. Ni Iskandar. Kita panggil apa? Iskandar dan Iskandar. Siapa yang pernah sebut Iskandar? Kan? Pernah? Aiman, kita panggil apa? Aiman, nama betul dia? Aiman al-Hakim, panjang. Yang tu idafah dah. Yang ni contoh, dia hazafkan huruf akhir untuk diringankan. Nampak? Untuk diringankan. Kalau Iskandar kita panggil Is, yang tu dah ringan sungguh. Dah. Yang tu bukan ringan dah, yang tu short form terus. Amin. Amir. Nama dia? Amir. Kita panggil? Amir. Contoh. Kan kita buang huruf akhir dia. Untuk apa? Untuk seru. Nak mudah dia, untuk ringan. Contoh lain? Man. Sempurna. Osman. Yang tu buang depan. Nama dia Osman, kita panggil Man. Contoh. Yang tu kita buang depan. Tak, yang ni hazaf belakang. Iaitu dihazafkan huruf akhir munada untuk meringankan. Yang pertama baca. Jika munada ada ta marbutah. Sama ada laki-laki. Atau perempuan. Yang pertama, kalau munada tu ada ta marbutah. Jadi buang ta marbutah untuk diringankan. Misalnya baca. Ya Talha. Asalnya Talha. Dah. Ejaan asal dia ta, lam, ha, ta marbutah. Talha. Kemudian nak diringankan, buang ta. Jadi ya Talha. Yang kedua, ya Fatimah. Baca. Ya Fatimah. Asal dia apa? Fatimah. Nampak? Kita buang Fatimah. Nak pergi mana? Berat tak? Fatimah nak pergi mana tu? Dah, orang tak kata itu. Oh, Mekmah. Dah Kelantan. Dah. Fatimah nak ke mana tu? Jadi kebiasaan kita akan buang ta marbutah untuk diringankan. Yang kedua baca. Adalah nama orang. Umpama Ya Ja'far. Asal dia Ja'far. Kan Ja'far. Jangan panggil Ja'far. Asal? Ada pak nama Ja'far? Siapa pak? Dah. Ja'far.
Ya Maria baca. Ya Maria. Asal dia Ya Maria. Maryam. Nampak? Panggil Maryam. Yang ketiga baca. Yang ketiga. Jangan ada berawal mudhaf. Jangan ada berawal mudhaf. Kalau idafah dia tak boleh. Dia tak boleh buang. Dia tak boleh short form, tak boleh. Misalnya Ya Jamaluddin. Ya Jamaluddin. Nampak? Kalau dah kita buang lam ni jadi apa? Ya Jamaluddin. Tak jadi. Nampak? Kalau ada idafah dia tak boleh hazaf. Yang ni baca maksud Ya Jamaluddin. Baca ustaz hari tu waktu kuliah ni integrasi erat baca betul-betul. Ya Jamaluddin. Baru jadi Jamal cantik. Kalau Ya Jamaluddin, apa dia? Wahai unta ugama. Jamal. Atau Siti baca. Atau Siti. Misalnya Ya Siti Maryam. Ya Siti Maryam. Wahai Siti Maryam. Siti Maryam. Jadi kalau ada Siti dia tak boleh azab. Yang keempat baca. Yang keempat Adalah nama lebih nama daripada 3 huruf. lebih daripada 3 huruf. Misalnya Misalnya Ya Khali. Ya Khali. Asal Khali ni kha alif lam ya asalnya. Khali. Nampak? Lebih 3 huruf. 1 2 3 4 maka boleh buang. Yang keempat Ya Maria. Asal Maria apa? Maryam. 1 2 3 4 maka barulah boleh buang. Kalau dia 3 huruf, contoh Abu. Nak buang waw tak jadi. Dia kena 4 huruf. Jelas semua? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan. Kerana ini merupakan rutin kami di madrasah di Pondok Riyadhud Du'afa wal Masakin. Yang mudah-mudahan pondok ini dibina asasnya daripada almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa, Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1999. Dan hamba sebagai salah seorang pelajar bangunkan kembali pondok beliau. Waktu sama ada juga pelajar-pelajar lain yang bangunkan. Cuma kami nak hidupkan kembali kaedah Nahwu Saraf, kaedah arwah Tuan Guru Haji Ali, yang mudah-mudahan semuanya pelajar-pelajar mendapat manfaat dan tuan-tuan juga yang di rumah mendapat manfaat. Jadi ma'assalamah wal liqa, sehingga bertemu lagi pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikuti kelas kita seterusnya. Pukul 10 ada belajar Al-Fatihah bersama Ustaz Irwan. 10.30 ada belajar Ta'limul Muta'lim. Pukul 11 ada belajar kitab Musalli. Wallahu a'lam.